Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurul Wahidah binti Muhammad Razi. Baik, pada kali ini saya akan membawakan tajuk yang berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kesedaran berzakat dalam Islam. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita kupaskan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, di sini saya kemukakan sedikit subtopik yang bakal kita kupaskan. InsyaAllah. Yang pertama adalah sejarah ringkas zakat. Yang kedua, kelebihan menunaikan zakat. Yang ketiga, kewajipan berzakat. Yang keempat, zakat melatih seseorang berakhlak mulia. Dan yang kelima, kesimpulan. Jom. Al-Quran dan Al-Hadis adalah bersifat sempurna sehingga merangkumi segala aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Bukan itu sahaja, bahkan Al-Quran dan Al-Hadis juga ada menyentuh perkara-perkara yang berkaitan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan sesama makhluk-makhluk yang lain. Antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah zakat yang merupakan satu ibadah dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ummah demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awal permulaan Islam di Mekah telah wujud amalan menunaikan zakat. Namun, amalan tersebut bukanlah menjadi satu kewajipan dan sekadar amalan yang umum. Zakat pada ketika itu ditunaikan sekadar mengikut kehendak seseorang dan kemurahan hati tanpa mengira kuantiti jumlah perkiraan yang sebetulnya. Pada tahun kedua Hijrah, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, maka terbentuknya lah waktu itu sebuah negara Islam. Justeru pada waktu itu barulah diperintahkan kewajipan berzakat secara khusus dan sempurna dari sudut jenis harta benda, jumlah yang wajib dikeluarkan zakat dan golongan yang berhak menerima zakat serta hal-hal. Golongan yang menunaikan hak-hak dalam berzakat ialah golongan-golongan yang beriman. Hal demikian diperjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ Innallaha azizun hakim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagiannya menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Zakat dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkat dan terpuji kerana istilah penggunaan nama sebagai zakat dapat mengembangkan harta dan menjauhkan dari sebarang kerosakan maupun kebinasaan. Manakala menurut Yusuf Al-Qardawi, zakat dari sudut istilah pula ditakrifkan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya zakat tersebut diserahkan kepada golongan yang berhak mengikut kadar jumlah yang tertentu. Selain itu, Ali Akbar Osman 1995 berpendapat juga bahawa zakat ni merupakan kadar harta tertentu yang diserahkan kepada golongan yang layak menerimanya mengikut beberapa syarat. Terus, setelah melihat dua pendapat tersebut mengenai istilah zakat, dapatlah saya simpulkan di sini bahawa zakat adalah sejumlah harta yang diserahkan kepada golongan-golongan yang tertentu dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Buktinya,
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rak'in. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, jelaslah di sini yang menyatakan bahawa menunaikan zakat itu adalah satu kewajipan. Walaupun dalil-dalil ini kukuh menyatakan bahawa zakat itu wajib, namun masih wujud segelintir masyarakat yang enggan membayar zakat. Bukan tu je, tapi ada yang beranggapan bahawa zakat tu mengurangi harta. Akan tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang membawa maksud bahawa zakat itu tidak mengurangi harta. Riwayat Muslim. Ya, betul. Zakat tidak mengurangi harta. Seseorang malah melatih diri seseorang itu untuk berakhlak mulia dan membersihkan diri daripada sifat-sifat kejekut, sifat-sifat bakhil, hasad, dengki, iri hati dan lain-lain. Perkara-perkara ini bakal dirasai oleh sesiapa yang menunaikan zakat dan tidak dapat dinafikan bahawa zakat tidaklah mengurangi harta seseorang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un 'alim. Maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah iaitu zakat supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Kesimpulannya, kesedaran seseorang dalam melaksanakan tuntutan pembayaran zakat ini teramatlah penting. Hal demikian kerana zakat termasuk dalam Allahumma salli ala Muhammad, salah satu rukun Islam, rukun Islam yang ketiga tak silap saya. Jadi kesedaran masyarakat kadang-kadang hanya terfokus kepada zakat fitrah. Waktu kita bayar zakat yang kita bayar waktu Allahumma salli ala Muhammad bulan Ramadan. Kerana sudah menjadi adat bahawa setiap orang kena bayar zakat waktu bulan Ramadan. Tapi tak, sebenarnya banyak lagi zakat yang perlu dibayar sebenarnya. Jadi, pada zakat ni memang tak terhad pun kepada zakat fitrah sahaja. Okey, oleh hal demikian, pihak institusi zakat tu perlulah senantiasa mempertingkatkan lagi kesedaran melalui kempen kesedaran kepada golongan-golongan masyarakat. Tak kiralah sama ada tua, muda dan sebagainya. Sekian yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu khilaf daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.